pokok yang subur. Tapi sayangnya orang yang selalu datang kat sini untuk tenangkan jiwa tak berjiwa besar. Seandainya cinta yang tenang seperti air tasik ini Tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah koordinat. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui 4 perkara seperti di paparan skrin. Pertama, cara mengenal paksi X, paksi Y dan juga asalan. Kedua, cara menentukan koordinat bagi satu titik pada sukuan pertama. Dan yang ketiga ialah cara menanda titik koordinat pada sukuan pertama. Seterusnya, kita juga akan mengetahui cara menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang di antara dua titik. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai tajuk ini, cikgu ingin bertanyakan satu soalan. Marilah kita sama-sama fikirkan sejenak. Apakah kaitan koordinat dalam kehidupan seharian kita? Mari kita lihat paparan di skrin. Melalui tajuk ini, kita akan memperolehi pengetahuan awal mengenai kedudukan suatu titik ditentukan melalui baris dan lajur, bagaimana mencari lokasi atau kedudukan suatu tempat, contohnya menggunakan aplikasi navigasi seperti GPS, Google Maps dan Waze, bagaimana juga arah dapat ditentukan, contohnya dalam mencari arah kiblat. Selain itu juga, pengetahuan awal dapat dikongsikan, dapat diterjemahkan melalui sistem penerbangan dan pelayaran, menentu arah dan kedudukan menggunakan koordinat. Hebat bukan? Jadi, marilah kita sama-sama amati dan pelajari tajuk ini. Mungkin suatu hari nanti, anda bakal menjadi seorang juruterbang, jurumudi kapal laut atau kapal selam. Malah mungkin juga seorang pereka cipta yang sangat hebat. Murid-murid sekalian, bagaimana cara mengenal paksi X, paksi Y dan asalan? Anda tahu? Tidak tahu? Lupalah cikgu. Macam mana ya? Mari kita sama-sama lihat paparan di skrin. Paksi X juga dikenali sebagai paksi mengufuk. Ini disebabkan kedudukannya yang mengufuk. Dalam erti kata lain, paksi X umpama seorang yang sedang berbaring. Paksi Y pula dikenali sebagai paksi mencancang, seumpama kayu yang sedang terpacak atau kedudukan berdiri. Pertembungan atau titik silang di antara paksi X dan paksi Y dikenali sebagai asalan. Perhatikan paparan yang sedang dipaparkan dan marilah kita sama-sama amati sedalam. Paksi X, paksi Y dan asalan digambarkan atau dizahirkan melalui satu satah yang kita kenali sebagai satah cates. Bagaimana anak-anak muridku sayang? Adakah anda sudah faham mengenai paksi X, paksi Y dan asalan? Baiklah, kita akan bergerak kepada perkara kedua. Bagaimana cara menentukan koordinat bagi suatu titik pada sukuan pertama? Perhatikan anak-anak murid. Sebentar tadi kita telah memperolehi maklumat asas mengenai paksi X, paksi Y dan asalan yang berada di satah cates. Kini, kita akan bersama-sama cuba untuk menentukan koordinat bagi suatu titik pada sukuan pertama. Sebagaimana yang anda lihat. Mari kita imbas kembali satah cates. Ya,
Paparan yang sedang kita lihat merupakan kedudukan sukuan pertama. Seterusnya, cikgu akan menerangkan bagaimana proses penulisan koordinat yang betul. Koordinat ditulis dengan cara meletakkan tanda kurungan diikuti dengan kedudukan paksi X, disusuli tanda koma, seterusnya kedudukan di paksi Y dan tutup kurungan. Sebagaimana yang kita dapat perhatikan di paparan yang sedang anda lihat. Anak-anak murid yang dihormati, untuk lebih memahami bagaimana langkah menulis koordinat dibuat, mari kita saksikan contoh yang dipaparkan. Soalan. Rajah menunjukkan titik B pada satah cartes. Nyatakan koordinat bagi titik B. Kita tahu koordinat ditulis sebagai kurungan X, Y tutup kurungan. Oleh yang demikian, perhatikan titik B di satah cartes. Di manakah kedudukan titik tersebut? Titik B terletak di kedudukan 4 di paksi X dan kedudukan 2 di paksi Y. Oleh itu, koordinat titik B ditulis sebagai kurungan 4, 2 tutup kurungan. Ataupun secara lisannya kita sebut koordinat titik B ialah 4, 2. Bagaimana? Senang kan? Sebelum kita pergi kepada contoh soalan untuk memantapkan lagi kefahaman kita, perhatikan slide yang dipaparkan. Pastikan bacaan kedudukan dibaca untuk paksi X terlebih dahulu dan diikuti dengan paksi Y. Penulisan perlu mengikut cara yang betul dengan menulis koordinat X, Y. Tiada markah akan diberikan sekiranya cara menulis tidak tepat walaupun nilai kedudukan X dan Y betul. Dan perlu diingat, koordinat asalan ialah sifar. Murid-murid sekalian, seterusnya mari kita lihat beberapa contoh soalan menentukan koordinat bagi suatu titik pada sukuan pertama. Perhatikan soalan. Rajah menunjukkan kedudukan titik A dan C pada satah cartes. Nyatakan koordinat bagi titik yang berikut. Merujuk kepada titik A dan titik C. Sila cuba. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Lihat kedudukan titik A di paksi S. Kemudian, titik A di paksi Y. Berdasarkan kedudukan tersebut, apakah koordinatnya? Anda terbaik. Koordinatnya 2, 2. Koordinat bagi titik C pula ialah 8, 6. Tahniah, anda berjaya. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan betul, jangan susah hati. Janganlah bersedih. Mari kita cuba lagi. Sila perhatikan soalan yang dipaparkan. Soalan. Bersama-sama kita perhatikan. Rajah menunjukkan kedudukan titik J dan K pada satah cartes. Nyatakan koordinat bagi titik yang berikut. Merujuk kepada titik J dan titik K. Sila cuba. Boleh? Imbas kembali, ingat kembali cara menentukan koordinat dan juga menulis koordinat. Siap. Semak jawapan anda. Koordinat titik J ialah 2, 5. Dan koordinat titik K pula ialah 2,
2. Tahniah, anda hebat. Hai adik-adik, jom ulang kaji pelajaran bersama kami. Sebuah program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui RTM. Saksikan kelas di rumah mulai 6 April. Ulang kaji sesi pertama 9 pagi dan sesi kedua 1 tengah hari. Kelas di rumah hanya di OK di saluran Astro 146 dan My Preview 110. Mari kita teruskan pembelajaran kita dengan cara menanda titik koordinat pada sukuan pertama seperti yang anda perhatikan. Murid-murid sekalian, mari kita pelajari langkah-langkah untuk kuasai bahagian ini. Langkah pertama ialah fahami soalan atau situasi. Rajah menunjukkan satah cates. Tandakan koordinat bagi titik Q. Koordinatnya ialah 62. Bagaimana ya? Perhatikan paparan. Lihat kedudukan nilai X dan nilai Y. Nilai pada paksi X ialah berapa, anak-anak? Perhatikan titik pertemuannya. Lihat kedudukan 6 di paksi X dan perhatikan pula kedudukan nilai 2 di paksi Y. Titik pertemuan ini merupakan titik persilangan ini ditanda dan dilabelkan sebagai Q. Soalan yang berikutnya. Perhatikan paparan tersebut. Soalan. Rajah menunjukkan kedudukan titik A dan titik C pada satah cates. Tandakan B bagi koordinat 26 dan D bagi koordinat 82 pada satah cates. Sila cuba. Bagaimana murid-murid? Perlukan masa lagi untuk mencuba. Bagaimana kita nak tentukan? Bagaimana kita nak tanda? Adakah anda berjaya tentukan titik koordinat yang diperlukan? Titik pertemuan kedudukan 2 di paksi X dan kedudukan 6 di paksi Y ditandakan dan dilabelkan sebagai titik B. Manakala titik pertemuan kedudukan 2 di paksi Y ditandakan dan dilabelkan sebagai titik D. Titik D, pertemuan nilai 8 di paksi X dan kedudukan 2 di paksi Y. Anda hebat. Nak lagi? Ayuh, kita ke soalan seterusnya. Soalan. Rajah menunjukkan kedudukan titik J dan K pada satah cates. Tandakan L bagi koordinat 52 pada satah cates. Ayuh murid-murid, kita cuba menjawab. Bagaimana? Selesai mencuba? Berjaya tentukan titik L di soalan tersebut? Bagaimana soalan ini di atas? Titik pertemuan kedudukan 5 di paksi X dan kedudukan 2 di paksi Y ditandakan dan dilabelkan sebagai titik L seperti yang anda lihat. Anak-anak yang dihormati, sekarang kita berada di bahagian terakhir tajuk koordinat. Sebelum itu, kita imbas kembali apakah yang telah kita pelajari sebelum ini. Perhatikan. Pertama, cara mengenal paksi X, paksi Y
dan asalan. Kedua, cara menentukan koordinat bagi suatu titik pada sukuan yang pertama. Anda sudah kuasai perkara pertama. Anda juga telah kuasai perkara kedua. Bagaimana dengan perkara ketiga? Cara menanda titik koordinat pada sukuan pertama. Sudah bukan? Sekarang kita akan mempelajari pula cara menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Ayuh kita lihat paparan berikut. Soalan. Rajah menunjukkan kedudukan titik Q pada satah cadas. Hitungkan jarak titik Q dari asalan. Jaraknya ya. Jarak ini memerlukan kita untuk melihat di paksi X. Sekiranya paksi X, maka ia adalah jarak mengufuk. Berdasarkan paparan, langkah yang pertama ialah kita perlu tahu apakah paksi mengufuk. Paksi X bukan? Bagus sekali. Apakah pula koordinat asalan? Apa ya? Sifar. Hebat. Maka jarak mengufuk perlu dihitung bermula dari asalan. Jawapan yang diberikan perlu disebut dalam unit. Jadi, apakah jawapannya? Ya, betul. 3 unit mengufuk. Perhatikan paparan untuk lebih faham. Murid-murid sekalian, perhatikan. Paparan berikut adalah langkah untuk menentukan jarak mencancang. Sebagaimana di awal tadi, kita telah diterangkan maksud mencancang. Paksi apa ya? Baik, kita lihat soalan. Rajah menunjukkan kedudukan titik Q pada satah cadas. Hitungkan jarak titik Q dari asalan. Jarak mencancang. Berdasarkan paparan, langkah yang pertama ialah kita perlu tahu apakah paksi mencancang. Paksi Y, betul, sangat hebat. Apakah pula koordinat asalan? Apa ya? Masih ingat lagi? Sifar. Anda hebat. Maka jarak mencancang juga boleh dihitung ataupun perlu dihitung bermula dari asalan. Jawapan yang diberikan perlu disebut dalam unit. Ingat ya, anak-anak? Jadi, apakah jawapannya? Ya, betul. 2 unit mengufuk. Perhatikan paparan untuk kefahaman yang lebih dalam. Mari kita cuba soalan yang berikutnya. Rajah menunjukkan kedudukan titik A dan C pada satah cadas. Hitungkan jarak titik C dari asalan. Berapa unit mengufuk dan berapa unit mencancang? Sila cuba. Bagaimana murid-murid? Dapat jawapan? Terbaik. 8 unit mengufuk dan 6 unit mencancang. Seterusnya, mari kita cuba soalan ini. Rajah menunjukkan kedudukan titik J, K dan L pada satah cadas. Hitungkan jarak titik L dari asalan. Berapa unit mengufuk dan berapa unit mencancang? Mari kita cuba. Perhatikan. Dapat jawapan? Belum lagi. Cikgu berikan sedikit masa lagi. Selesai? Cemerlang. 5 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Anda hebat. Anda telah berjaya menguasai yang pertama, cara mengenal paksi X, paksi Y
dan titik asalan. Yang kedua, kita juga telah tahu cara menentukan koordinat bagi suatu titik pada sukuan pertama. Ingat lagi, X, Y. Dan yang ketiga, cara menanda titik koordinat pada sukuan pertama. Kita lihat pasi X, kita lihat kedudukan pasi Y dan titik persilangan tersebut ditanda. Dan yang terakhir, sebentar tadi, kita telah mengetahui bagaimana menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Sebenarnya, melalui perkongsian ini, pengajaran tentang semua bahagian, semua subtopik berkenaan dengan koordinat telah kita lalui. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, bulan penuh keampunan dan keberkatan. Lebih baik, Mak. Kita kan buat kita macam ni. Tak payahlah sibuk nak memikirkan keluarga perampas tu. Ini bukan soal siapa rampas siapa, Mak. Ini tanggungjawab. Ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Mak, saya tahu tak balik. Aina, abang tak mengarut, abang serius. Tolonglah balik. Abang-abang pula. Aina. Umi marah Papa Hadi ke? Halina, abang harap sangat yang Halina tinggal dengan abang. Bagi abang peluang. Kau pun hidup ke sini. Bersama kami menyambut Ramadan, satu perjuangan hanya di OK.